تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sekali lagi kita bersama-sama di dalam taman daripada taman-taman syurga Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembacaan hadis kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita sambung pembacaan hadis pada muka surat yang ke-15 di tengah-tengah kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang ditinggalkan daripada peperangan Tabuk. Sambung baca ya. Ambil daripada muka 14. Ka'ab berkata, orang ramai menjauhi kami. Surah 14 bawah tu. Ka'ab berkata, Ka'ab berkata, orang ramai menjauhi kami sehingga jiwa saya berasa seolah-olah bumi ini sudah tidak kenal saya lagi. Seolah-olah bumi ini bukan lagi bumi yang saya kenali sebelumnya. Kami bertiga mengalami keadaan begitu selama 50 hari, 50 malam lamanya. Dua orang sahabat saya itu duduk di dalam rumah sahaja sambil menangis. Saya lebih tahan sebab antara kami bertiga, saya yang paling muda. Jadi saya keluar rumah dan pergi sembahyang berjemaah bersama kaum muslimin lain. Saya juga suka pergi ke pasar-pasar, tetapi tidak ada sesiapa yang mahu menegur saya. Saya pergi berjumpa Nabi Muhammad selepas sembahyang dan saya mengucapkan salam kepada beliau. Dalam hati saya bertanya-tanya adakah beliau akan menjawab salam saya atau tidak. Selanjutnya saya pun bersembahyang dekat sekali dengan beliau dan saya perhatikan beliau dengan teliti sekali. Apabila saya mula sembahyang, beliau memandang saya, tetapi apabila saya menoleh kepada beliau, beliau memalingkan mukanya dan mengelak dari pandangan saya. Begitulah keadaannya sehingga saya rasa sudah lama kaum muslimin membenci saya. Lalu saya berjalan sehingga sampai kepada rumah Abu Qatadah. Dia adalah sepupu saya dan dia orang yang paling saya sayangi. Saya ucapkan salam kepada dia, tetapi dia tidak menjawab salam saya. Kemudian saya berkata kepada dia, wahai Abu Qatadah, saya tidak bertanya, tidakkah kamu tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Dia diam sahaja. Lalu saya ulang pertanyaan itu. Kemudian dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu berkenaan perkara itu. Jawapannya itu menyebabkan air mata saya mengalir dan saya pergi meninggalkan. Baik. Jadi sampai kepada kisah bermulalah orang memulakan tiga-tiga orang. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Tiga nama tu nama yang kena tinggal daripada peperangan Tabuk, tetapi tidak tergolong dalam kalangan 80 lebih orang munafik yang beri alasan macam-macam lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini kita dah tengok macam mana Ka'ab bin Malik berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bagi alasan. Kalau boleh jadi nak bagi alasan, Rasulullah aku ni tertidur, lambat dan sebagainya kerana tertinggal. Tetapi tidak. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku nak bagi alasan boleh sangat.
Aku pandai bagi alasan. Ya, orang kalau jenis orang pandai bercakap, aku pandai bagi alasan, tetapi aku tidak mahu menipu. Jadi walaupun dia dah berlaku jujur, belum ada keputusan bahawasanya Allah Ta'ala menerima taubat mereka ini. Kerana apa? Kerana kes ini adalah kes orang yang tidak ikut pergi berperang apabila diwajibkan ke atasnya. Apa hukum tak ikut pergi berperang? Ya, bersusah lah. Antara bersusah, lari daripada medan peperangan, ataupun tidak ikut pergi berperang. Jadi bersalah dosanya. Apabila dia berjumpa pula dengan dua orang lagi, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Dua-dua ni, kata Ka'ab, mereka ini adalah orang yang turut serta dalam perang Badar. Orang baik. Orang yang bukan orang yang, maksudnya memang terkenal di kalangan kita ni orang soleh, orang baik. Tiba-tiba berlaku kes macam ni, kenapa nak dipulaukan? Dalam peperangan Badar, dia ikut Nabi tak ramai. Jadi mereka ni mulia. Mereka ni golongan yang mulia, golongan yang ada keistimewaan dalam agama. Kita kena iktikad kelebihan mereka ini lebih daripada orang lain yang tak ikut peperangan Badar. Dalam kes, kalau tuan-tuan pernah dengar cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah dengar Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah ni orang yang ikut pergi perang Badar juga. Tapi Rasulullah maafkan dia. Nabi maafkan dia. Tak macam kes Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik ni. Tak sama. Hatib bin Abi Balta'ah bahkan lagi berat. Apabila Nabi SAW nak pergi Fatuhu Makkah tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW bawa orang Islam nak pergi ke Mekah, pembukaan kota Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah dia pergi hantar utusan seorang perempuan bawa satu surat. Kepada siapa? Kepada orang Quraisy, bagi tahu Muhammad nak mari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang Islam ni nak mari, bersiap sedialah. Kira khianat lah tu. Mengkhianati strategi Rasulullah SAW, strategi peperangan Nabi, dia khianat. Lalu bila ditahan, Sayyidina Ali pergi tahan utusan tu, ambil surat tu, bawa jumpa Nabi. Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni sama macam Ka'ab bin Malik, sama macam Murarah bin Rabi', sama macam Hilal bin Umayyah. Orang baik, orang terkenal, memang orang baik. Jadi ditanya kepada Hatib, wahai Hatib bin Abi Balta'ah, dia kata, benda kau buat ni? Kata, ya Rasulullah, kata, aku ni sebatang kara. Keluarga aku dekat Mekah tu orang miskin. Kalau orang muhajirin, sahabat-sahabat kamu yang besar ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka ni kabilah besar. Mereka ni kabilah besar. Jadi kalau kamu mari, kalau kamu mari nanti, mereka ni ada orang besar yang akan melindungi mereka. Tapi aku tidak ada. Kalau berlakulah peperangan, ahli keluarga aku akan mati, harta-harta aku akan habis. Dia kata, dan kau tahu wahai Rasulullah, aku buat benda ni bukan kerana nak mengkhianat, bukan kerana nak murtad daripada agama Islam, tetapi kerana aku takut harta dan keluarga dan juga anak-anakku ini menjadi mudarat ke atas mereka. Lalu Rasulullah maafkan, kerana dia ahli Badar. Kerana dia ahli Badar. Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar nak penggal kepala. Kata Nabi, jangan Sayyidina Umar, dia ni ahli Badar, dia ni special istimewa. Tapi kenapa dalam kes ni Rasulullah tak buat begitu? Dalam surat 14 tu, kata Sayyidina Ka'ab, mereka juga turut serta dalam peperangan Badar. Yang ni mereka ni orang soleh juga, orang baik juga. Tapi kenapa Rasulullah tak maafkan sebagaimana Rasulullah maafkan Hatib bin Abi Balta'ah? Kenapa? Kerana dalam kes Hatib bin Abi Balta'ah, alasannya jelas. Alasan Hatib bin Abi Balta'ah jelas. Maksudnya dia ada keluarga, dia nak jaga keluarga dia. Dia bukannya ada kepentingan lain, tidak. Tetapi dalam kes Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah ni, dia tergantung. Mereka tak ikut pergi berperang, tapi alasannya tak jelas. Dia tak bagi alasan. Kalau kita baca di awal-awal peristiwa tu, Ka'ab bin Malik ni kenapa dia tertinggal daripada peperangan? Kerana dia, sama saya ingat, kenapa Ka'ab bin Malik ditinggalkan daripada peperangan Tabuk?
Kerana dia bermalas-malasan, dia bertangguh. Tengok Rasulullah dah bersiap, dia pun ikutlah pergi bersiap. Dia dah jual sebahagian kurma-kurma dia untuk membeli unta, nak ikut pergi berperang dekat Abi Malik. Tetapi dia kata tak apalah, dia kata orang lain tengah bersiap lagi, dia pun duduk relax. Duduk. Orang lain dah nak pergi. Kata aku boleh kejar ni. Mungkin malam nanti aku pergi, besok pagi aku pergi, aku boleh kejar. Sampai esok hari, tengok semua orang dah tak ada. Jadi dia pun rasa macam kena tinggal. Dia rasa macam kena tinggal. Jadi dia habis gitu je lah. Kerana dia bertangguh-tangguh, lambat-lambat habis. Tak ikut pergi berperang. Tak sempat nak kejar. Jadi dia pula tak bagi alasan kepada Rasulullah. Dia tak kata aku ni ada urusan ke apa-apa ke macam orang munafik yang lain yang tak ikut pergi berperang, tapi pandai buat alasan. Hatta waktu dia dah berjumpa dengan Rasulullah, mari golongan-golongan daripada Bani Salimah. Bani Salimah ni, dalam hadis ni, perawi hadis ni, anak kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik, perawi hadis ni, dia tak cerita siapa orang tu. Orang tu jahat. Orang-orang yang suka buat jadi batu api. Orang Bani Salimah ni, waktu dia pergi berperang, waktu dia pergi ikut peperangan Tabuk, yang tidak berlaku tu, bila Rasulullah tanya mana Ka'ab bin Malik, mereka ni kata Ka'ab bin Malik ni tengah sibuk dengan anak bini, hai Rasulullah. Lebih mementingkan harta, hai Rasulullah. Harta benda lebih penting ni Ka'ab bin Malik. Sehingga mari Sayyidina Mu'az bin Jabal kata, tidak, Ka'ab bin Malik ni kita kenal, orang baik, orang soleh, jangan bersangka buruk. Kemudian bila dah balik, Rasulullah dah balik, Ka'ab bin Malik pergi jumpa Rasulullah. Habis jumpa dengan Rasulullah, mari geng-geng Bani Salimah ni kata, kenapa kamu tak bagi alasan begini-begini kepada Rasulullah? Kata bagi alasan, Rasulullah minta ampun, cukup lah, selesai. Baru dia nak payah-payah, dia kata cukup lah, Rasulullah minta ampun, besar lah, apalah dosa ni Rasulullah. Dia jadi batu api. Dia jadi batu api. Baik. Kenapa? Baik. Sehinggalah mereka dipulaukan selama 50 hari 50 malam. 50 hari 50 malam. Baik. Jadi persoalannya, boleh ke nak pulau memulau? Kerana seseorang itu membuat dosa besar. Boleh ke tidak nak pulau memulau? Jawapannya adalah, ini adalah satu takzir daripada pemerintah, satu hukuman daripada pemerintah. Rasulullah larang orang ramai bermuamalah dengan dia, bercakap dengan dia tak boleh. Hatta dia bagi salam pun orang tak jawab. Bagi salam pun Rasulullah tak jawab. Tu dia pergi, dia nak jumpa dengan Rasulullah. Dia sembahyang macam biasa. Dia pergi je sembahyang Jumaat ke masjid, dia pergi pasar beli barang makanan, tapi orang tak layan, orang tak bercakap. Hatta dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia bagi salam, dia tengok bibir Rasulullah, jawab salam tak? Dia teliti bibir Rasulullah, jawab ke tak salam? Rasulullah tak jawab salam. Tetapi waktu dia sembahyang, apa dia kata? Apabila aku mula sembahyang, beliau memandang. Jadi bila dia datang jumpa Rasulullah, dia pandang Rasulullah tak tengok. Bila dia sembahyang, Rasulullah pandang dia, jeling lah, curi-curi tengok. Kemudian tengah-tengah sembahyang, dia toleh. Dia toleh belakang. Rasulullah pun alih balik pandangan. Tak batal ke sembahyang? Batal tak sembahyang toleh? Tak batal. Toleh ke belakang tak membatalkan sembahyang. Makruh sahaja. Makruh kalau dibuat tanpa sengaja. Sekiranya ada hajat, boleh dan tidak membatalkan sembahyang, dengan syarat tidak teralih dada daripada arah kiblat. Jadi dia alih muka masa sembahyang, tengok Rasulullah pun berpaling. Punyalah Rasulullah pun memulaukan dia. Jadi termasuklah seorang sahabat dia, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sepupu dia, orang yang rapat dengan dia dalam Islam. Jadi dia pun oleh kerana dia merasakan bumi ni gelap, keadaan dah tidak sama, bumi sempit,
hari-hari yang dilalui tak sama macam hari-hari sebelum. Kalau kita biasa keluar bagi salam, ada orang jawab, ada lepas sembahyang subuh boleh berborak, boleh ngeteh dan sebagainya, waktu bekerja boleh ni, tak ada. Dia tak ada orang layan, kena pulang. Jadi ditanya orang yang paling dirapat, orang yang paling disayang, Abu Qatadah. Kata, hai Abu Qatadah, dia kata, tidakkah kamu tahu aku memang mencintai Allah dan Rasulnya? Sayyidina Abu Qatadah pun diam, kena pulau juga. Kawan yang paling baik ni pun pulau juga, diam. Lah sekali bila banyak sangat tanya, Abu Qatadah pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah dah larang bercakap dengan mereka ni. Jadi macam mana Abu Qatadah cakap juga? Allah dan Rasulnya lebih tahu ni, kata para ulama, kata Imam Ibn Hajar, itu adalah seolah-olah Abu Qatadah ni bercakap dengan diri dia sendiri. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Seorang pun tak dibenarkan bercakap dengan mereka. Nanti kita akan tengok sehingga disuruh berpisah antara suami dan juga isteri. Baik, seterusnya. Pada suatu masa, saya berjalan di pasar tengah kota. Tiba-tiba ada seorang petani dari Palestin yang datang berdagang barang-barang makan di Madinah. Petani itu bertanya, ada sesiapa yang mahu menunjukkan orang yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang ramai yang ada di situ menunjukkan ke arah saya. Tadi itu datang mendekati saya. Dia menunjukkan sekeping surat daripada Raja Ghassan yang beragama Kristian. Saya memang pandai menulis dan membaca. Lalu surat itu saya baca. Isinya berbunyi, kami mendengar berita sahabat Tuhan yang bernama Muhammad membenci Tuhan. Allah tidak menjadikan Tuhan orang yang hina di dunia ini, ataupun orang yang diabaikan hak-haknya. Oleh sebab itu, silakan Tuhan datang kemari, kami akan menggembirakan hati Tuhan. Selepas selesai baca surat itu, saya berkata, ini pun satu bencana lagi. Saya bawa surat itu ke dapur dan saya bakar. Pada hari yang ke-40, terasa waktu berjalan terlalu lambat. Tiba-tiba datang seorang utusan daripada Nabi Muhammad berjumpa saya dan terus berkata, percayalah, utusan Allah mengarahkan saudara supaya tidak mendekati isteri saudara. Saya bertanya, adakah saya mesti menceraikannya ataupun apakah yang mesti saya lakukan? Dia berkata, jangan diceraikan, tetapi jauhkan diri saudara daripadanya sahaja. Jangan sesekali dekati dia. Nabi Muhammad juga mengirimkan utusan dan arahan yang sama kepada dua orang sahabat yang senasib dengan saya. Saya pun katakan kepada isteri saya, pulanglah dahulu ke rumah ibu bapamu, tinggallah di sana sehingga Allah memutuskan kesudahan perkara ini. Baik. Jadi ada dua peristiwa yang berlaku. Yang pertama, dalam keadaan sesak-sesak dalam tempoh 50 hari itu, mari seorang utusan petani daripada Palestin, daripada tanah Syam, utusan kerajaan Rom, yang mari membawa surat daripada Malik Ghassan, Raja Ghassan, Gubernur kerajaan Rom, yang beragama Kristian. Lalu dia menulis, saya memang pandai menulis dan membaca. Lalu surat itu aku baca. Surat itu surat memujuk Ka'ab bin Malik untuk pergi ke Ghassan, pergi ke Rom. Apa dia nak buat? Dia nak suruh Ka'ab bin Malik ni mengkhianati Nabi SAW, pergi ke Rom dan membantu orang Rom. Jadi dalam keadaan paling down, paling kecewa, paling sedih, musuh pula ambil kesempatan. Jadi satu ujian lagi untuk dia lah, nak menguji bahawasanya adakah dia memang betul-betul beriman dengan Allah dan Rasulnya, ataupun dia ada kepentingan lain. Ada kepentingan lain. Jadi kalau dia pergi, mungkin dia akan ada keistimewaan, dibagi harta dan pangkat dan sebagainya, daripada kerajaan Rom yang besar pada ketika itu. Tetapi ditolak oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Ketika ini Nabi SAW telah pun
memulakan misi-misi dakwah kepada negeri-negeri sekitar. Termasuklah utusan-utusan yang dihantar kepada kerajaan Rom dan juga Parsi. Kerajaan Rom dan juga Parsi. Jadi kerajaan Rom terkenal dengan agama Kristian. Mereka ni ada di kalangan mereka yang memang tahu Nabi SAW ni memang Nabi akhir zaman. Memang dah ada dalam Taurat, memang dah ada dalam Injil, dan menjadi sebahagian daripada keimanan mereka. Kita tahu Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tidak terus menerima. Bila Nabi hantar surat kepada Raja Rom, dia tak terus menerima agama Islam. Bahkan Raja Rom menolak kerana takut hilang pangkat dan kuasa pada ketika itu. Kerana masyarakat Rom ketika itu ramai orang beragama Kristian yang menolak agama Islam. Jadi mereka memulakan pembusuhan kepada agama Islam, kepada Nabi SAW. Jadi berlakulah peperangan, sama ada secara saraf atau peperangan secara langsung. Antara peperangan saraf, contohnya inilah, mereka mencari kelemahan-kelemahan di kalangan sahabat Nabi SAW. Mereka pun ambil kesempatan, hantar surat itu, hantar surat ini, runding di sana, runding di sini, untuk melemahkan lagi Nabi SAW. Kemudian kes yang kedua adalah bagi pula utusan daripada Nabi SAW yang menyatakan supaya dia menjauhi isterinya, menjauhi isterinya, tetapi tidak menceraikan, kena jauhi isteri. Jadi dalam kes ni, adakah Nabi SAW ataupun ketika itu dihukum Ka'ab bin Malik ni kufur, keluar daripada agama Islam? Tidak sampai. Kerana Nabi tak suruh mencerai isteri, Nabi hanya suruh menjauhi, tidak boleh mendekati. Bahkan nanti isteri Hilal bin Umayyah pun, apabila Rasulullah SAW suruh jauh, jangan duduk dekat juga, dia kata, hai Rasulullah, suami dia ni orang yang dah berumur, tak ada orang nak jaga, jadi dia kena jaga juga. Jadi Rasulullah pun beri, tidak ada masalah. Jadi dalam kes ni hanyalah satu bentuk hukuman, bahawasanya dia tidak boleh mendekati isteri dia sendiri. Baik. Isteri Hilal bin Umayyah pergi berjumpa Nabi Muhammad, lalu menjelaskan kepada beliau, wahai Rasulullah, suami saya itu Hilal bin Umayyah sudah tua, sebatang kara tidak mempunyai pembantu. Bolehkah saya tetap melayaninya? Nabi Muhammad menjawab, boleh, tetapi jangan benarkan dia mendekati dan tidur dengan tuan. Isteri Hilal berkata lagi, demi Allah, Hilal itu sudah tidak berkeupayaan lagi. Demi Allah, sejak berlakunya peristiwa itu sampai hari ini dia asyik nangis sahaja. Ka'ab cerita lagi, beberapa orang keluarga saya bertanya kepada saya berkenaan kedudukan isterimu itu, bukankah baik sekiranya kamu minta izin daripada Rasulullah? Beliau membenarkan isteri Hilal dan suaminya. Kata saya tidak akan minta izin daripada Rasulullah kerana soal isteri saya. Saya pun tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh beliau seandainya saya minta kebenaran supaya isteri saya tetap melayani saya. Saya ini masih muda, saya hidup tanpa isteri selama 10 hari 10 malam, sehingga genaplah 50 hari 50 malam kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kami. Pada pagi hari yang ke-50 itu, saya pergi sembahyang subuh di hadapan rumah seorang kaum keluarga saya. Semasa saya sedang duduk dalam keadaan dipulaukan, jiwa saya terasa sempit, sedang bumi yang luas terasa kecil. Tiba-tiba saya terdengar suara yang berteriak dari atas bukit Salah. Dia berkata dengan suara yang kuat, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar kata-kata itu, saya terus sujud. Saya yakin masalah saya sudah selesai. Nabi Muhammad beritahu kepada orang ramai, taubat kami bertiga diterima oleh Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Peristiwa itu berlaku semasa Nabi Muhammad sedang sembahyang subuh. Baik. Jadi dalam kes dia disuruh berpisah dengan isterinya pun mari juga.
Mari juga orang datang untuk meminta dia supaya minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beri alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sepanjang peristiwa ini kita dapat tengok Ka'ab bin Malik dia tegas dengan prinsip yang dia ada. Suruh bagi alasan, tak bagi alasan. Mari Raja Ghassan minta nak bagi keistimewaan apa semua ditolak. Mari Rasulullah suruh pisah dengan isteri, dia pisah. Taat semata-mata. Itu bukti ataupun cekalnya dia dalam taubatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia berdosa lah, dia tak ikut pergi perang tu satu dosa besar. Cuma kisah ataupun sepanjang kes 50 hari 50 malam ni adalah perjalanan dia bertaubat. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Rabi'ah. Kisah-kisah mereka bertaubat. Disebabkan dia ni paling muda, jadi dia disuruh berpisah dengan isteri orang lain. Boleh lagi sebab nak suruh jaga, tapi dia tidak boleh. Sampailah hari ke-50 dia mendengar satu suara berteriak dari atas bukit As-Salah. Bukit Salah. Yang berteriak itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mendapat wahyu bahawasanya mereka bertiga ini telah diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Subuh hari tersebut sudah diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa tak ikut pergi berperang. Dosa tak dosa, cuma sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. So tak ikut pergi perang. Besar satu hal maslahah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dosa besar lain, ada dosa yang kita boleh bertaubat sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, tak melibatkan siapa-siapa. Kenapa dalam kes ni sehingga satu Madinah boikot dia? Kenapa satu Madinah boikot dia? Kerana yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan besarnya penegasan besarnya dosa tak ikut pergi berperang tu, dan juga mudarat kepada kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah nak menzahirkan bezanya orang yang bertaubat dengan orang yang merasakan dosa tu kecil. Orang munafik buat dosa, dia rasa dia boleh astagfirullah sekali dua, settle masalah. Minta orang ni doa, minta orang tu doa, selesai masalah. Tetapi orang yang memang benar-benar jiwa dia memang takut dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sekali dia buat dosa, macam ni lah rasa dia. 50 hari 50 malam tak ada orang nak bercakap. Dari sudut muamalah, dari sudut hukuman, kita tak ada dah. Kita buat dosa hari ni, tak ada dah merintah nak bagi awak ni kena boikot 50 hari orang tak boleh cakap. Tak ada dah, tak merasa dah macam tu. Awak kena pisah dengan anak bini, tak ada dah. Jadi nak bertaubat daripada dosa tu satu benda yang berat, satu benda yang susah, yang tidak boleh sebab bab yang kita bercakap ni bab taubah, bab taubat. Bukannya semudah-mudah kita beristighfar, bukannya semudah-mudah. Keazaman yang ada dalam hati tu lebih besar. Tidak semudah-mudah apa yang kita sebut di mulut dan juga bibir. Baik. Ramai orang yang datang menyampaikan berita ini kepada kami. Ada yang pergi menyampaikan berita itu kepada dua orang sahabat saya yang senasib. Hamzah bin Umar, seorang ahli keluarga Aslam, datang berjumpa saya dengan membencut kudanya. Dia naik ke atas bukit dan berteriak supaya suaranya lebih cepat sampai kepada saya daripada kudanya. Dialah pemilik suara yang saya dengar tadi. Apabila dia sampai dan selepas memberitahu berita gembira itu, saya buka kedua-dua helai baju saya supaya dia pakai sebagai hadiah atas berita gembira yang disampaikannya itu. Demi Allah, pada hari itulah sahaja pakaian yang saya ada. Terpaksalah saya meminjam dua helai baju daripada orang lain. Selepas memakainya, saya pun pergi berjumpa Nabi Muhammad.
Orang ramai yang ada semua menyambut ketibaan saya. Sekumpulan demi sekumpulan datang menyatakan kegembiraan mereka kerana taubat saya sudah diterima. Kata mereka, semoga gembiralah hati saudara kerana Allah sudah menerima taubat saudara. Jadi dia bergembira kerana Allah SWT menerima taubat. Mula-mula dia sujud syukur. Yang pertama, bila tahu sahaja dia gembira, dia terus sujud syukur. Sujud syukur kerana taubatnya diterima. Jadi dalam hadis ni, pensyariatan sujud syukur kerana dibebaskan daripada sesuatu musibah ataupun satu perkara yang buruk. Diberikan pengampunan daripada satu perkara yang busuk, perkara yang tak elok, sujud syukur. Yang kedua, memberi hadiah kepada orang yang membawa berita gembira. Mari kawan dia daripada keluarga Bani Aslam, dia bagi baju, bagi baju kepada dia, menunjukkan kegembiraan. Begitu juga syariat, apabila pensyariatan, apabila kita menerima sesuatu berita gembira, kita boleh menzahirkannya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bila ada satu berita gembira, gembiranya, tunjuk kegembiraan itu kepada orang ramai. Bukannya sombong, tak, dia bukan satu kesombongan. Aku ni Allah Ta'ala sendiri yang ampun. Tidak, dia bergembira dengan dilepas daripada hukuman tersebut. Bersyukur. Bersyukur. Jadi yang dimasukkan dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika, cerita pasal nikmat itu adalah cerita kesyukuran, bukan cerita kebanggaan. Dia ada garis halus pemisah antara bersyukur dan sombong. Ada orang dalam sombong, ada orang dalam bersyukur dia ada sombong. Sambil-sambil bersyukur tu dia cerita kesombongan diri dia, bangga diri, asyik-asyik mengangkat diri dan sebagainya. Bukan apa syukur. Bukan apa syukur. Asal bersedekah cerita ke orang, asal dapat nikmat itu sikit cerita ke orang, saya bersyukur. Jadi ada garis halus yang kita kena sentiasa hati-hati antara bersyukur dan juga sombong. Sombong dan juga ujub. Baik. Kemudian akhirnya saya pun masuk masjid. Di situ Nabi Muhammad sedang duduk dengan beberapa orang sahabat. Talha bin Ubaidillah cepat-cepat berdiri dan menjabat tangan saya dan mengatakan dia ikut bergembira dengan saya. Demi Allah, hanya Talha seorang sahaja daripada golongan Muhajirin yang bangun berdiri. Oleh sebab itu saya tidak akan melupakan Talha dalam peristiwa itu. Ka'ab berkata lagi, semasa saya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, wajah beliau berseri-seri kerana gembira. Kemudian beliau berkata, bergembiralah atas kedatangan hari yang paling baik semenjak saudara dilahirkan oleh ibu saudara. Saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah itu datang daripada Tuhan sendiri ataupun datang daripada Allah? Beliau menjawab, bukan daripada saya, tetapi memang daripada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nabi Muhammad itu apabila beliau berhati gembira, wajahnya berseri-seri seperti bulan purnama. Kami semua tahu hal itu. Selepas saya duduk di hadapan beliau, saya pun berkata, wahai Rasulullah, percayalah, bagi membuktikan taubat saya itu, saya hendak menyedekahkan sebahagian daripada harta saya kepada Allah dan Rasulnya. Beliau menjawab, simpan sebahagian harta saudara itu untuk diri saudara, sebab itu adalah lebih baik. Saya menjawab, saya sudah simpan harta saya yang ada di daerah Khaybar. Kemudian saya berkata lagi, wahai Rasulullah, percayalah, Allah menyelamatkan diri saya dengan saya berkata benar. Sebagai tanda saya sudah bertaubat, saya tidak akan bercakap kecuali apa yang benar sahaja sepanjang usia saya masih ada. Demi Allah, saya tidak melihat sesiapa daripada kalangan orang Islam yang diberi dugaan oleh Allah disebabkan kebenaran kata-kata yang diucapkannya. Sejak saya menyebutkan perkara itu kepada Nabi Muhammad, saya menjadi lebih baik daripada yang didugakan oleh Allah yang maha besar ke atas diri saya sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud hendak berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Nabi Muhammad sampai hari ini.
Dan percayalah, saya mengharapkan Allah yang Maha Besar sentiasa melindungi saya daripada berdusta sepanjang usia yang masih ada. Baik, jadi kemudian dia pergi masuk masjid, jumpa dengan Nabi SAW, jumpa dengan sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu yang bangun menghormatinya. Ini pun ada satu masalah fiqah yang dibahaskan oleh para fuqaha. Boleh ke tidak kita bangun untuk menghormati seseorang, ijlalan, bangun kerana menghormati seseorang, dibahaskan oleh para fuqaha. Jadi hadis ini menunjukkan keharusan perkara tersebut. Talhah bin Ubaidillah mari sahaja Ka'ab bin Malik, dia bangun dan berjabat tangan. Kemudian dia beri salam kepada Nabi SAW dan bertanya, adakah ini daripada Nabi ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya jawapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia nak bersedekah. Bersedekah bukannya bersedekah untuk bertaubat, tetapi bersedekah sebagai kesyukuran. Taubatnya diterima. Taubatnya diterima. Lalu kata Nabi SAW, simpanlah sedikit sebahagian harta saudara itu untuk diri saudara, sebab itu adalah lebih baik. Lalu dia menjawab, aku sudah simpan harta yang aku ada di daerah Khaybar. Tapi tak bagi tahu dia sedekah ke tidak. Kemudian dia jawab, hai Rasulullah, percayalah Allah selamatkan diri saya dengan saya berkata benar. Sebagai tanda saya sudah bertaubat, saya tidak akan bercakap kecuali apa yang benar sahaja sepanjang usia saya ada. Kemudian habis cerita tu. Dia bersedekah ke tidak rasa-rasa? Daripada ayat yang dia baca tu, dia bersedekah ke tidak? Dia berkata benar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah tanya, berapa? Banyak mana kamu nak bersedekah harta kamu? Dia kata separuh. Rasulullah kata tak boleh, 1/3. 1/3 boleh. Lalu dia pun bersedekah 1/3 daripada harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki. Dan ini adalah fatwa individu. Fatwa Rasulullah SAW kepada individu. Beza-beza Rasulullah dalam masalah ini, dalam masalah simpan harta ataupun berapa harta nak bersedekah, Rasulullah melihat masalah setiap orang. Sayyidina Abu Bakar mari sedekah semua harta, tak ada pula Rasulullah suruh simpan. Tak ada pula Rasulullah suruh simpan. Kenapa? Kerana memang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sabiran muhtamilan, seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat cekal, tak ada benda pun dia boleh hidup. Mari Sayyidina Umar, separuh Rasulullah terima, tak ada pula suruh simpan 1/3. Tak. Jadi fatwa Rasulullah tu melihat kepada kesesuaian setiap individu. Jangan sampai kita dalam kes sedekah contohnya sehingga mengabaikan perkara yang tak sepatutnya. Itu kebijaksanaan atau hikmah dalam fatwa Nabi SAW. Jangan kita duk baca Sayyidina Abu Bakar je. Kita tarik mana? Baca Sayyidina Abu Bakar, kita keluarga merempat contohnya. Saudara mara sampai bermusuhan kerana harta semua sedekah. Jadi tengok kepada keutamaan. Baik. Lalu selepas daripada itu dia berjanji kepada Rasulullah SAW, dia sentiasa akan bercakap perkara yang benar. Baik, kemudian Ka'ab berkata, kemudian Allah yang Maha Besar menurunkan ayat 117 hingga 119 surah At-Taubah yang bermaksud, sesungguhnya Allah sudah menerima taubat Nabi, orang Muhajirin dan orang Ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Selepas hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mengikut Nabi berjuang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Balas lagi Maha mengasihi mereka. Dan Allah menerima pula taubat tiga orang yang ditangguhkan hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit pada mereka dan hati mereka juga menjadi sempit, serta mereka yakin tidak ada tempat untuk berlari ke
mereka lari daripada Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat lagi Maha Pengasihani. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Baik. Jadi dia berjanji kepada Rasulullah demi Allah, dia bersumpah dia tidak akan berdusta sedikit pun. Logik ke? Logik ke orang bersumpah aku tidak akan berdusta sama sekali? Bukankah manusia ni ada khilaf, ada kesalahan yang tetap akan dibuat. Ada terlepas cakap dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan oleh Ka'ab bin Malik ni adalah sengaja menipu. Sengaja dalam menipu. Tapi kalau kata-kata yang tidak disengajakan, kesalahan-kesalahan yang tidak disengajakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani perkara tersebut kerana tidak sengaja. Jadi yang dia bersumpah tu dosa-dosa yang ataupun perkara dusta yang disengajakan. Dia akan cakap sehabis baik hanya perkara yang betul sahaja. Tetapi kalau keluar juga perkara tipu secara tidak sengaja. Kemudian Ka'ab bin Malik membacakan ayat ke-117 hingga ke-119 surah Taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah Taala terima taubat Nabi? Nabi berdosa ke? Macam mana terima taubat Nabi? Menerima rayu rintih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerima mengangkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya bermaksud menerima taubat itu menghapuskan dosa Nabi, tidak. Tetapi menerima kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dah sentuh sebelum ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bertaubat, beristighfar 100 kali sehari, sembahyang sampai buka-buka kaki, bukannya kerana minta ampun, tetapi kerana bersyukur. Nabi buat bukan kerana minta ampun, tetapi bukan kerana minta ampun, tetapi kerana bersyukur. Jadi lebih utamalah hak kita yang memang buat ibadah untuk minta ampun ni, supaya melebihi ataupun mengikut contoh Nabi SAW sehabis baik. Terutamanya dalam bab taubat inilah. Kerana ibadah taubat ini adalah satu ibadah yang besar. Kita baca kisah Ka'ab bin Malik ni pun kita tahu macam mana satu ukuran dosa besar itu, betapa beratnya hukuman, bebanan dosa itu, dan berapa cekarnya azam orang yang nak bertaubat daripada satu dosa besar tu. Padahal dia boleh sahaja mencari-cari alasan dan sebagainya supaya Rasulullah terima taubat tu, Rasulullah minta ampun. Tetapi tidak, dia berkata benar. Kemudian Ka'ab berkata, demi Allah, sejak saya menerima petunjuk Allah supaya masuk Islam, Allah tidak mengurniakan kepada saya nikmat yang lebih besar ke dalam jiwa saya melebihi kata-kata benar yang saya sampaikan kepada Rasulullah. Sebab saya tidak berdusta kepada beliau. Sekiranya saya berbuat demikian, tentulah saya akan binasa sebagaimana yang dialami oleh orang yang berdusta. Allah menyebutkan perihal orang yang berdusta itu dalam surah At-Taubah ayat 93 dan 96. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu semasa kamu pulang kepada mereka, supaya kamu berpaling daripada mereka. Oleh itu, berpalinglah daripada mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempat mereka adalah neraka Jahannam. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, mereka bersumpah kepadamu supaya kamu reda kepada mereka. Oleh itu, sekiranya kamu reda kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak reda kepada kaum fasik. Jadi orang yang dah memang buat dosa besar, dalam ayat ke-95 dan juga 96, kisah-kisah orang munafik dah buat dosa besar, taubat juga. Mereka bertaubat juga. Mereka sebut astagfirullah, mereka minta Nabi suruh apakan dosa mereka, tapi hanyalah di mulut.
supaya lepas bebanan tu lepas. Supaya orang tengok saya ni dah baik. Cara orang munafik bertaubat. Orang tengok kami ni dah baik. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik dan munafik dalam masa yang fasik kerana dosa tak ikut pergi berperang, munafik kerana taubatnya tidak sebenar-benar taubat. Hanya memberikan alasan-alasan kepada Nabi SAW supaya Nabi ampun, Nabi maafkan, tetapi dalam hati mereka lebih mengutamakan pandangan orang ramai. Sedangkan mereka rasa tak ikut pergi berperang tu adalah perkara dosa yang kecil saja. Baik. Ka'ab berkata lagi, perkataan ditinggalkan dalam ayat 118 surah At-Taubah bukan bermaksud kami bertinggalkan, tetapi maknanya taubat kami ditangguhkan. Tidak seperti hal taubat orang yang sumpah mereka diterima oleh Nabi Muhammad. Beliau menerima apa yang mereka katakan dan beliau meminta ampun untuk mereka kepada Allah. Manakala apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka itu beliau menyerahkannya kepada Allah. Rasulullah menamatkan masalah kami bertiga apabila Allah yang memberikan keputusannya berkenaan peristiwa itu. Allah menjelaskan dan juga untuk 3 orang yang ditinggalkan. Yang dimasukkan dalam ayat 3 orang yang ditinggalkan itu bukannya kami lari daripada perang, tapi Nabi Muhammad yang meninggalkan kami bertiga dan beliau menangguhkan persoalan kami dengan tujuan supaya kami dihasilkan daripada orang lain yang bersumpah kepada beliau dan mengemukakan alasan mereka tidak ikut perang. Dan beliau menerima alasan mereka, dirikotkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam laporan lain ada disebutkan Nabi Muhammad keluar berperang di Tabuk pada hari Khamis kerana beliau suka memulakan perjalanan pada hari Khamis. Dalam laporan lain pula dinyatakan biasanya Nabi Muhammad pulang semula ke Madinah selepas perjalanan jauh pada waktu pagi. Apabila beliau tiba di Madinah, beliau terus memasuki masjid, kemudian sembahyang sunat 2 rakaat dan seterusnya berjumpa dengan orang ramai. Okey. Tu riwayat lain dua tu Nabi Muhammad SAW keluar berperang di Tabuk pada hari Khamis. Jadi disunatkan kalau tidak ada apa-apa hajat atau keperluan, secara mutlak sunat untuk keluar bermusafir pada hari Khamis, memulakan perjalanan pada hari Khamis. Secara mutlak. Maksudnya kalau tidak ada apa-apa urusan, tidak ada apa-apa keterikatan, lebih sunat, lebih afdal keluar pada hari Khamis. Kenapa tak hari Jumaat? Kenapa tak hari Jumaat? Afdal keluar Khamis supaya dulu musafir bukan musafir pergi Kuala Lumpur 2 jam. Musafir naik unta keluar Khamis tu sebulan pula balik. Jadi sebelum ditaklifkan kepada hari Jumaat, hari Khamis tu, kalau kita dah masuk hari Jumaat baru kita nak mula bermusafir, seolah-olah kita sengaja nak meninggalkan sembahyang Jumaat. Kemudian lagi sunat apabila pulang daripada perjalanan jauh, untuk melakukan solat sunat. Ini biasa tak kita buat. Dalam hadis ni solat apabila pulang daripada perjalanan jauh, biasa balik daripada perjalanan jauh ni penat dah. Singgah di masjid untuk solat 2 rakaat. Ini sunnah yang mungkin jarang orang buat. Nabi SAW balik daripada peperangan, bukan naik kereta, bukan naik benda, jalan kaki naik unta, berbulan-bulan, mari tu pergi masjid. Tu pergi masjid sembahyang 2 rakaat, jumpa orang ramai. So nak balik musafir ni mutlak je. Mutlak ke nak buat tahiyatul masjid ke, pun dah lepas dah. Solat sunat kaedah dia orang kata apa? Dia menampung satu sama lain. Dia menampung satu sama lain. Contoh kita masuk masjid waktu duha, kita sembahyang duha, dia menampung tahiyatul masjid. Dia menampung tahiyatul masjid. Kita masuk masjid sebelum solat zuhur, sembahyang solat rawatib, dia menampung tahiyatul masjid. Dia menampung tahiyatul. Ataupun kita masuk masjid bila-bila sembahyang hajat, dia terus menampung tahiyatul masjid.
Cuma kalau kita buat dua-dua, mula-mula buat tahiyatul masjid, kemudian buat pula duha, dia lebihlah pahalanya. Lebihlah pahalanya. Cuma kalau nak gabung sekali, pun lebih juga pahala daripada orang yang tidak gabung. Tak gabung. Baik. Lebih pada bersyukur, balik daripada perjalanan jauh selamat, macam tu lah. Kita balik pada jauh, tak ada nak ke masjid lah. Rumah je lah, sembahyang kat rumah. Baik. Kemudian lagi, hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang munafik itu adalah hukuman yang bersifat zahir. Walaupun kita dalam hadis ni dijelaskan, dalam ayat Quran pun turun cerita orang munafik. Tapi kenapa Rasulullah tak hukum? Kan ada wahyu. Sekarang memanglah sekarang tak ada wahyu. Tak bolehlah kita nak judge orang ni munafik musuh Islam tu, tak boleh, payah. Tapi dulu ni ada wahyu ni. Kenapa Rasulullah tidak terus menghukum mereka? Kenapa? Kerana hukuman hanyalah boleh dikenakan pada perkara yang zahir. Kalau zahir mulanya, Rasulullah, saya dah taubat Rasulullah, saya tak ikut pergi perang ni, alasan saya macam ni, saya taubat Rasulullah, settle. Rasulullah maafkan. Tetapi tiga orang tu special kerana mereka bercakap benar dalam taubat mereka. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Tiga orang ni special kerana bukan kan orang lain pun taubat juga, tapi kerana taubat mereka ini disertai dengan kejujuran. Kejujuran. Baik. 10. Abu Nujay, nama sebenarnya Imran bin Husain Al-Khuzai, melaporkan pada suatu masa ada seorang perempuan daripada keluarga Juhainah datang berjumpa Nabi Muhammad. Perempuan itu sedang hamil akibat berzina. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai utusan Allah, saya dilakukan perbuatan yang layak menerima hukuman. Laksanakanlah hukuman itu ke atas diri saya." Nabi Muhammad memanggil penjaga perempuan itu dan berkata, "Jagalah perempuan ini baik-baik, apabila dia sudah melahirkan anaknya, baru dia datang kembali." Penjaga perempuan itu pun melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Apabila perempuan itu sudah melahirkan anaknya, Nabi Muhammad pun melaksanakan hukuman ke atasnya. Dia diikat pada kainnya, kemudian direjam. Kemudian Nabi Muhammad menyembahyankan jenazah perempuan itu. Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengapakah Tuhan menyembahyankan jenazahnya? Bukankah dia berzina?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Dia sudah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubatnya itu diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti cukup. Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang menyerahkan nyawanya demi mencari keridaan Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa?" Direkodkan oleh Muslim. Kisah taubat yang seterusnya adalah daripada sahabat Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, ataupun nama kunyahnya adalah Abu Nujay, seorang sahabat yang famous juga lah, Imran bin Husain Al-Khuzai. Dia ni dihantar oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Basrah. Gubernur di Basrah dan mengajarkan agama di situ. Seorang sahabat yang besar pengaruhnya meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Menceritakan tentang seorang perempuan. Siapa nama perempuan ni? Yang dikatakan namanya adalah Subai'ah. Subai'ah Al-Juhaniyah, daripada kabilah Juhainah. Subai'ah Al-Juhaniyah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hubla minaz zina, dalam keadaan membawa kehamilan akibat daripada berzina. Jadi dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai ketua negara. Jadi dia berkata, "Hai Rasulullah, aku melakukan perbuatan yang layak menerima hukuman yang zina. Laksanakanlah hukuman itu ke atas diri saya." Lalu Nabi SAW memanggil
perempuan itu dan berkata, jagalah perempuan ini baik-baik, apabila dia sudah melahirkan anak, bawalah dia kemari. Lalu yang pertama, wanita ini datang mengaku. Dalam kes pensabitan zina, bukti yang paling clear sekali adalah bukti pengakuan. Bila seseorang itu datang mengaku melakukan satu-satu jenayah syar'i ataupun bukan syariah pun, maka itu adalah bukti yang paling besar sekali. Lalu sabit dia berzina kerana dia mengaku, depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun dia mengaku, apa Rasulullah buat? Patutnya masa tu ambil dah rejam. Rasulullah suruh balik, bagi lahir dulu. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi SAW apabila wanita itu datang dengan membawa anak dia, selepas melahirkan anak dia, minta direjam, Rasulullah suruh balik, suruh nyusul dulu 2 tahun, bagi habis haulain 2 tahun. Dalam riwayat Muslim tak disebut perkataan tu. Ada 2 riwayat kisah. Mana satu lebih rahmat? Bagi nyusu ke tak bagi nyusu? Ni orang perempuan dah tahu kan? Kalau bagi nyusu, tak ke dia rasa kesian nak tinggalkan anak dia? Berbanding dia tak bagi nyusu, dia bagi orang jaga dah. Dia kan? Kalau dia bagi nyusu dah 2 tahun, dia jaga anak dia, dia rasa sayang kepada anak dia, tak ke lagi berat dia nak meninggalkan anak dia. Jadi itu takwilan kepada riwayat Imam Muslim lah. Maksudnya bukan kepatutnya lebih rahmat Rasulullah membiarkan dia menyusu, tapi kenapa dalam riwayat Imam Muslim tak disebutkan? Kerana mungkin barangkali kalau dibiarkan dia menyusu, kalau berlaku dia memang betul-betul tidak diberikan oleh Rasulullah menyusu 2 tahun tu, mungkin boleh jadi lebih hazard kepada dia nak meninggalkan anak dia. Jadi dipanggil untuk direjam. Jadi istidlal ataupun istinbat hukum yang boleh kita ambil adalah nas teks jenayah syariah, dia tidak rigid, dia tidak keras kepada orang tu saja. 40 kali sebatan, rejam. Tak, dia melihat kepada konteks, melihat kepada maqasid, apa masalah yang nak dicapai. Apa masalah yang nak dicapai? Bukan semata-mata nak menghukum. Menghukum tu satu perkara, masalah dia adalah taubat, masalah dia rahmat, masalah dia tak terabai anak dalam kandungan tu, tak sekali kena bunuh. Tu masalah-masalah yang berlaku. Begitu juga perkara berkaitan dengan hudud. Kenapa di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ditangguhkan hukuman hudud? Dalam 1 tahun dipanggil amul maja'ah, tahun kemarau, orang tak ada pertanian. Bukannya Sayyidina Umar orang kata menolak ataupun mengenepikan hukum hudud, tidak sama sekali. Tetapi dalam kes yang berlaku di Madinah sahaja ketika itu, negeri lain jalan, di Madinah ketika itu takut-takut kecurian berlaku kerana memang orang tak makan. Walaupun kalau ikut logiknya, nak kena potong tangan ni bukannya mencuri makanan sekeping 2 dah. Nak kena hudud ni kena sesuatu yang bernilai. Kalau ukuran hari ni lebih kurang dalam 200 lebih ringgit. Rubu' dinar dia panggil. 1 dinar berapa ringgit sekarang? Siapa biasa beli sekeping dinar? 4.25 gram. Kalilah berapa? 200 sekarang. Lebih kurang 900 lah. 900 ribu. Jadi 1/4 lebih kurang dalam 200 lebih. Tapi kenapa ditangguh juga oleh Sayyidina Umar? Kerana maqasid rahmah, kerana maslahat rahmat dalam memberikan sesuatu hukum. Begitu juga sebaliknya, kalau maqasid itu, kalau tujuan hukuman itu memang nak memberikan kegerunan, bagi kegerunan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bila orang Syiah mari kata dia Tuhan, apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali bakar. Bukan bunuh macam biasa, bukan bunuh pancung, tak, bakar. Memang nak memberi hukuman kegerunan terhadap orang yang
Nyimpanglah fahaman Syiah yang mendakwa di Tuhan, mendewakan Sayyidina Ali. Maka nak menunjukkan kerasnya hukuman. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ada berlaku satu kes pembunuhan di Sana'a di Yaman. Orang ramai bunuh satu, bunuh seorang. Jadi nak mensabitkan kisas, nak mensabitkan hukum bunuh, tak adillah satu nyawa dibalas dengan 10 orang. Satu nyawa mati, yang bunuh ni 10 orang, sikit mati seorang. Jadi nak buat macam mana? 10 orang. Mari Sayyidina Umar kata dok, 10 tu kena bunuh. Padahal kisah satu nyawa dibalas satu nyawa. Ini hak asal. Tetapi bila Sayyidina Umar tengok, kalau kita buat macam ni senanglah nak bunuh orang. Mari pakat ramai-ramai gangster, pukul sikit-sikit orang mari mati. Tak boleh nak sabit. Jadi tak terikat sangat kepada nas. Walaupun nas tu sudah ada. Hukuman ataupun kanun jenayah syariah sudah ada, mesti kita ikut. Itu tak dapat lari, mesti kena ikut. Tetapi aplikasinya yang berbeza. Zaman Rasulullah lain, zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar kenapa diperangi orang murtad? Bukan orang murtad, orang tak bayar zakat. Ada tak zaman Rasulullah orang tak bayar zakat Rasulullah bunuh? Ada? Tak ada. Ini orang yang diperangi di zaman Sayyidina Abu Bakar bukannya tak nak bayar zakat kerana tak beriktikad zakat wajib, itu baru kafir. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar orang tak bayar zakat sebab tak nak bayar zakat. Kedekut, mogok dan sebagainya, tak nak bayar zakat. Apa Sayyidina Abu Bakar buat? Perang. Ada tak dalam nas? Tak ada. Jadi kanun jenayah syar'i itu dia tidak rigid kepada satu-satu penal code, satu-satu nas yang perlu diikut satu. Dia bergantung kepada penafsiran ataupun ijtihad hakim melihat kepada masalah apa yang penting ketika itu. Jadi mari orang yang perempuan mengaku berzina, jadi itu menunjukkan dia nak bertaubat. Jadi Rasulullah berikan kerahmatan kepada dia. Tangguh dulu. Baik. Kemudian apabila direjam, Rasulullah sendiri sembahyang. Sayyidina Umar pelik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia melihat Rasulullah sembahyang. Rasulullah ni nabi, seorang imam, ketua negara. Rasulullah buat apa sembahyang kepada seorang penzina? Bukankah ni kamu dah rejam orang yang tak elok? Kata Nabi SAW, dia sudah benar-benar bertaubat. Sekiranya diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah pasti cukup. Saya taubatnya itu separa ataupun setara dengan pahala 70 orang Madinah. Jadi pernahkah saudara bertemu dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang menyerahkan nyawanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Itu maka itu objektif kepada hukum syarak. Bukannya semata-mata nak tunjuk hukuman itu, tetapi nak memberikan kesedaran. Kita menyerahkan diri kepada agama ini bukan kerana kita nak tunduk kepada sesiapa, melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang kedua, hikmah ataupun kaedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah juga hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala di atas muka dunia ini menjadi kafarah kepada dosa. Sama ada hukuman syar'i ataupun memang bala yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita dalam keadaan kita bertaubat. Dua syarat. Yang pertama hukuman, yang kedua dalam keadaan kita bertaubat. Kita terkena musibah, kita terkena penyakit sebelum mati dan sebagainya. Sekiranya memang kita mati dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu akan menjadi kafarah, penghapus kepada dosa-dosa kita apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dua hadis lagi. Sebenarnya Abdullah bin Abbas melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, andai kata manusia mempunyai satu lembah emas, dia tentu mahu mempunyai 2 lembah emas. Namun mulut dia tidak akan dipenuhi oleh apa-apa melainkan dengan tanah selepas dia mati. Sedangkan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, iaitu hadis yang masyhur
Kata Nabi SAW, sekiranya andai kata manusia itu mempunyai satu lembah emas, dia tentu mahu mempunyai dua lembah emas. Namun mulutnya tidak akan dipenuhi oleh apa-apa melainkan dengan tanah selepas dia mati, sedangkan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa kaitan antara ketamakan dan juga taubat dalam hadis ni? Taubat adalah ubat kepada sifat tamak. Taubat adalah ubat kepada sifat tamak. Pertama, Rasulullah beritahu fitrah. Andai kata manusia, yang ni umum, mana-mana, orang cerdik ke, orang pandai ke, orang tua ke, orang miskin ke, orang sihat ke, orang sakit ke, sekiranya mempunyai satu lembah emas, dia ada satu harta yang banyak, dia tentu tak cukup, dia nak lagi harta. Inilah bangsa, kita panggil bangsa kapitalis. Bangsa kapital. Modal dia ada tu nak simpan. Kita nak tambah daripada modal. Kita nak sentiasa ada return. Itu bukan salah. Siapa-siapa itu fitrah yang Allah Ta'ala cipta pada manusia. Jadi macam mana cara mengubatnya? Yatubullahu ala man tab. Caranya adalah kerana raja-raja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum. Ada dua je. Yang pertama kata Nabi, mulutnya tidak akan dipenuhi apa-apa melainkan dengan tanah selepas dia mati. Itu yang pertama. Bila manusia akan berhenti memikirkan tentang harta? Apabila mati. Dan yang kedua, apabila memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada al-hirsul mazmum, kehendak yang mazmum, kehendak yang dicela. Antaranya kehendak yang berterusan kepada harta. Itu memang fitrah. Memang fitrah. Kita tak boleh nafi. Kita tak boleh nak mengeji orang seperti itu. Cuma yang menjadi keji adalah di berterusan. Pagi, petang, siang, malam memikirkan tentang harta. Bila nak bertambah? Bila nak bertambah? Bila nak bertambah? Banyak tambah. Kalau berkurang ni sesak jadi. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab taubat, hadis 12. Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, Allah yang Maha Suci ketawa tanda meredai kepada dua orang pembunuh. Kemudian kedua-duanya dapat masuk syurga. Yang seorang berperang pada jalan Allah, kemudian dia dibunuh. Kemudian orang yang membunuhnya bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Kemudian dia masuk Islam, lalu dia terbunuh sebagai orang yang syahid. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang terakhir, Imam Nawawi menutup dengan satu hadis, dua orang yang berbeza keadaan. Yang pertama orang yang membunuh, satu orang yang dibunuh. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ketahu. Kita dah berbincang tentang masalah dipanggil sifat khabariyah. Sifat-sifat yang mewahamkan. Sifat-sifat yang seolah-olah bila kita baca, Allah Ta'ala ni bersifat seperti manusia. Jadi ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah mentakwilkan. Kita tak boleh nak sebut direct Allah Ta'ala ketawa, sebab nanti bila kita bercerita terbayang, terbayang orang ketawa. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat seperti sifat itu. Terbayang ketawa tu tak boleh. Jadi kita tahu ketawa itu adalah Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Jadi redha kendur sikit. Mungkin kita tak terbayang sangat dalam kepala kita redha ni semacam manusia redha. Allah Ta'ala redha kepada dua orang pembunuh, tetapi kedua-duanya dapat masuk syurga. Yang seorang berperang pada jalan Allah, kemudian dia dibunuh. Kemudian orang yang membunuhnya bertaubat dan Allah menerima taubatnya, kemudian dia masuk Islam, lalu dia terbunuh sebagai orang yang syahid. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Seorang pembunuh, tapi pembunuh dalam keadaan mulia, dibunuh dalam peperangan jihad fisabilillah. Bunuh orang. Bunuh lah. Tu makam paling tinggi. Nak masuk syurga, mati syahid. Dia pun dibunuh. Orang yang bunuh dia ni, kalau ikutkan jahat lah. Jahat. Sejahat-jahat manusia. Bunuh seorang Muslim, sejahat-jahat manusia. Tetapi dalam keadaan perang yang di tengah berlawan tu, tiba-tiba dia bertaubat. Maksudnya final destination. Last call tu, sebelum dia mati, tiba-tiba dia bertaubat.
Lalu dia masuk Islam, dia bertaubat, dia pula dibunuh, masuk syurga. Kenapa Imam Nawawi bawa hadis ni last sekali, ada yang ke-12, nak bagi tahu walaupun sebesar-besar mana dosa yang kita buat, satu. Yang kedua, masa yang macam mana kita berada, di akhir kesempatan sekalipun sentiasa ada ruang untuk bertaubat. Dan kedua-duanya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis selesai masalah. Tapi tidaklah bermakna dalam syurga tu sama darjatnya. Seorang ni dah lama berjuang fisabilillah, orang baik dan sebagainya, mungkin darjatnya lebih tinggi berbanding seorang lagi yang tak pernah beramal apa-apa sekalipun. Taubat, maksudnya ini keadaan yang paling buruk. Orang kafir, musuh Islam, bunuh orang Islam, keadaan paling buruk. Ada lagi keadaan lebih teruk daripada tu? Tak ada. Kita orang Islam, besar mana sekalipun dosa kita, di akhir sekali masih ada kesempatan dan juga ruang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis bab taubat, selesai masalah. Berapa kena taubat sehari, ini nama bila tempoh masa dan ruang yang diberikan kita untuk bertaubat. Pengajaran-pengajaran daripada kisah-kisah sahabat Nabi SAW yang bertaubat, cerita orang yang buat dosa zina bertaubat, cerita ni semua perkara yang berlaku harian. Kita lah yang hidup di tengah-tengah kisah-kisah taubat ini. Kita pun ada kisah taubat kita sendiri yang kita mesti setiap masa perbaiki antara semasa ke semasa. Dan kita berhenti takat ini sajalah dulu. InsyaAllah di kesempatan yang seterusnya kita menyambung pula kisah ataupun bab berkaitan dengan sabar. Istighfar dan sunat taubat. Taubat ni sebagaimana hadis-hadis yang kita dah lalui tadi, istighfar ni satu part kecil je. Istighfar ni astagfirullah tu bertaubatlah secara zahir. Tetapi istighfar ni taubat ni dia ada azam, dia ada sabar. Sabar tak buat dosa tu lagi, sabar buat baik. Dia ada semua tu. Sebab tu yang bab-bab pertama daripada Riyadhus Salihin ni, dia amalan hati, dia bukannya benda yang zahir. Dia adalah tanda-tanda zahir tu adalah. Istighfar tu tanda zahir kepada taubat. Kita nak taubat, astagfirullah. Cuma yang membezakan antara taubat seseorang dengan taubat seorang yang lain, taubat orang munafik dengan orang yang mukmin, taubat orang yang biasa-biasa dengan orang yang betul-betul belajar ikhlas, hati dia lah. Adakah dengan semudah-mudah menyebut astagfirullah? Dosa-dosa yang besar kita buat, adakah dengan mudah-mudah menyebut astagfirullah? Dia tidak semudah itulah. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik, kisah perempuan yang mari berzina datang, dibuktikan dengan amalan dia. Dibuktikan dengan amalan dia. Kita boleh kata istighfar tu bertaubatlah, saya dah istighfar, tetapi belum tentu. Di sana ada keazaman, ada sabar, ada perbuatan yang dia kena buktikan dalam taubat dia. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu atas kelemahan dan kenaifan di sini. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduthu ilaina wa hajatina ilayya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.